Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Yang Berhormat Datuk Yang di-Pertua, ahli-ahli yang berhormat sekalian, ketua-ketua jabatan, pegawai-pegawai tadbir, ketua syarikat berkait kerajaan dan badan berkanun, pegawai dan kaki tangan pejabat Dewan Undangan Negeri, para bentara Dewan, wakil media, pemerhati dan warga maya yang mengikuti sidang Dewan Undangan Negeri pada kali ini sekalian. Alhamdulillah, marilah sama-sama kita menyatakan rasa setinggi syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala di atas limpah rahmatnya. Dan kita berselawat serta salam kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa obor penyelamat manusia di dunia ini. Bagi pihak anggota pentadbiran dan rakyat negeri Terengganu, kita sama-sama menjunjung kasih di atas titah Kebauduli Yang Maha Mulia Tuanku Sultan ketika bertitah di istiadat pembukaan penggal pertama Dewan Undangan Negeri ke-15 pada hari Ahad 1 Oktober 2023 bersamaan 17 Rabiul Awal 1445 Hijrah. Titah Tuanku sungguh padat intipatinya yang semestinya diambil perhatian serius dan tindakan yang efektif oleh semua ahli-ahli yang berhormat, ketua-ketua jabatan dan agensi dan semua lapisan jentera kerajaan negeri serta seluruh rakyat yang menghuni negeri Terengganu yang tercinta ini. Saya juga ingin merakamkan ucapan tahniah setingginya kepada Yang Berhormat Datuk Muhammad Noor bin Hamzah di atas pelantikan sebagai Yang di-Pertua Dewan Undangan Negeri Terengganu bagi penggal ini. Dan ucapan setinggi-tinggi terima kasih kepada Yang Bahagia Datuk Yahya bin Ali, mantan Yang di-Pertua Dewan Undangan Negeri penggal lalu, di atas jasa dan khidmat yang cemerlang. Semoga di bawah kepimpinan Yang Berhormat Datuk Yang di-Pertua, perjalanan Dewan Undangan Negeri akan terus bertambah baik dan lancar. Keluar rumah pergi membeli di pasar basah. Terima kasih setingginya Datuk Yahya Ali. Selamat bertugas Datuk Muhammad Noor Hamzah. Yang Berhormat Datuk Yang di-Pertua, ahli-ahli yang berhormat, ucapan terima kasih kepada semua ahli-ahli yang berhormat, terutamanya ahli-ahli yang berhormat yang baru, kerana telah mengambil bahagian dalam perbahasan titah Kebauduli Yang Maha Mulia Sultan Terengganu. Walaupun ada yang agak kekok di awal bicaranya, terutama apabila diganggu dengan soalan-soalan pencelahan. Tetapi alhamdulillah, jika kita mendengar dari pandangan, ulasan dan cadangan yang dikemukakan oleh ahli-ahli yang berhormat dalam Dewan Yang Mulia ini, saya percaya perjalanan sidang DUN pada penggal kali ini dapat berjalan dengan sempurna dan mampu menjadi elemen check and balance dengan izin kepada kerajaan, walaupun tanpa rakan-rakan pembangkang, sebagaimana komitmen yang telah diberikan oleh Yang Berhormat Bandar dalam ucapan beliau semalam. Tahniah pada semua yang mengutarakan soalan-soalan dan berbahas panjang sepanjang sidang dijalankan, yang kebanyakannya diutarakan kepada pimpinan kerajaan, kepada saya, rakan-rakan, ahli-ahli mesyuarat kerajaan negeri, ketua-ketua jabatan dan anggota pentadbiran. Banyak yang disebut, ada berupa cadangan dan gesaan, dan ada juga yang berupa muhasabah kepada kita semua. Kerana siapa jua kita dalam Dewan ini, kita mempunyai cita-cita yang sama, iaitu untuk membina negeri Terengganu yang maju, berkat dan sejahtera, dan yang paling utama ialah mendapat keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Saya selalu sebut dalam kesempatan lain di luar Dewan, jika kita ingin memperolehi kemenangan peribadi, maka akan hanya ada satu pemenang, seorang je menang. Jika kita semua bekerja sebagai sebuah pasukan,
kemenangan akan kita capai bersama dalam perjalanan membina negeri Terengganu ini. Tidak dinafikan bahawa di awal penggal ini ramai yang bertanya. Ada yang skeptik dan tertunggu-tunggu. Bagaimanakah pelaksanaan semak dan imbang atau check and balance dengan izin akan berlaku tanpa kehadiran pembangkang. Dan ada yang lebih nakal mempersalahkan keberadaan Dewan ini tanpa pembangkang. Hujahan saya mudah. Pertama, manalah kita tahu pilihan yang akan dibuat oleh rakyat pengundi seramai 950,000 orang di seluruh negeri Terengganu ketika menyertai pilihan raya. Pengundi tidak bersalah membuat pilihan hati nurani mereka dalam negara yang bebas merdeka. Kedua, elemen check and balance dengan izin di zaman serba baharu ini tentunya tidak sama dengan zaman lampau. Di waktu kini, semua rakyat adalah menjadi pemberi cadangan, pengulas, pengkritik dan sebagainya menerusi medium baharu yang wujud siang dan malam 24 jam setiap hari 365 hari setahun. Ketiga, sistem semak imbang sudah sedia berlangsung juga sejak sekian lama menerusi undang-undang yang ada. Bila berlaku pengasingan kuasa eksekutif, legislatif dan judiciary dengan izin, kewujudan peraturan keuangan, peraturan pentadbiran, sistem audit keuangan dan pentadbiran sama ada secara dalaman atau oleh pihak ketiga dan berbagai kaedah lagi. Keempat, iaitu semak dan imbang yang lebih memberi kesan mendalam jika kita berpegang teguh padanya adalah apabila melihat tugas sebagai suatu amanah. Ada dosa pahala. Teguh menegur antara sesama anggota pentadbiran dan rakan sekerja. Dan ada balasan di akhirat pada yang engkar amanah ini. Dan ada imbuhan berada dalam rahmat Allah di hari yang tidak ada kuasa melainkan kekuasaan kerajaan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang penting dalam kita menilai check and balance ini dengan izin, bahawa semua anggota pentadbiran, semua ahli yang berhormat dan kita semua termasuklah Menteri Besar, hendaklah bersifat berlapang dada dengan teguran, kritikan, walaupun kadang-kala kritikan itu tersasar dari fakta yang sebenar. Kita kena melakukan adaptasi jiwa dan minda untuk menghadapi keadaan baharu ini, menjadi lebih kental dan menguruskannya dengan cermat dan berhemah. Dalam bahasa anak muda sekarang disebut, kita tidak cepat koyak. Jadilah seperti padi, makin berisi, makin rendah. Jangan seperti lalang, makin lama, makin tinggi. Yang berhormat Datuk Yang di-Pertua, ahli-ahli yang berhormat, pada kesempatan ini juga saya ingin merakamkan setinggi-tinggi penghargaan kepada semua pengundi rakyat Terengganu yang telah memberi kepercayaan kepada kami dengan kemenangan yang bersejarah dalam Pilihan Raya Umum ke-15 pada bulan November 2022 dan Pilihan Raya Umum Negeri ke-15 pada Ogos 2023. Kemenangan besar 8-0 di peringkat Parlimen dan 32-0 di peringkat DUN. Dan satu lagi insya-Allah di Parlimen Kemaman. Walau apapun, kita semua jangan sekali-kali merasa hebat dan angkuh. Kemenangan ini perlu dilihat dengan kacamata penuh keinsafan, terutamanya kepada saf kepimpinan dan pentadbiran kerajaan negeri untuk melaksanakan tugas amanah ini dengan lebih baik daripada penggal lalu. Jangan sekali-kali pun kita menghampakan kepercayaan total yang telah diberikan oleh rakyat negeri Terengganu ini. Kuat pohon kerana akarnya, kuat akar kerana tanah. Jangan engkau khianat percaya, kelak direbah tertiarap lemah. Apa yang paling penting? Pastikan bahawa kita semua melaksanakan tugas dengan penuh keadilan di semua peringkat, dari bawah hingga ke atas,
dari JPKK hingga ke Menteri Besar. Prinsipnya ialah kemenangan dan kuasa sebegini bukan satu lesen untuk kita berbuat sewenangnya kerana kita perlu bersifat adil pada semua. Di perkiraan Allah Subhanahu wa taala, jika kita adil maka kita akan dapat kebaikan berpanjangan dan diredai oleh Allah. Jika kita tidak adil, ya kita boleh puas hati di dunia ini, tetapi kita mendapat kemurkaan Allah. Keadilan kita kepada semua rakyat. Kita berlaku adil sama ada yang bersama dengan kita atau yang membangkang kita, yang tidak mengundi kita. Kerana mereka adalah rakyat yang kita perlu jaga dan uruskan juga. Keadilan wajar diberikan kepada yang selayaknya tanpa mengira pendirian politik kepartian mereka. Ya, perkara ini tidak mudah untuk dilaksanakan. Tetapi kalau mudah, sudah tentu kita tidak berada dalam dewan ini. Hindarilah dendam kesumat dan menghukum mereka, kerana tiada yang lebih utama kepada kita selain dari kita mengambil iktibar daripada sirah Nabi SAW ketika berlakunya Fathul Makkah, iaitu pembukaan kota Makkah pada tahun 630 Masih. Perlu sama-sama kita insafi bahawa sikap berdendam, sikap nak membangun di tempat yang menyokong kita sahaja, sikap tidak adil dalam tindakan akan hanya membawa negeri dan negara kita ke belakang dan akan terus tertinggal di kalangan negeri dan negara membangun. Jauh sekali untuk negeri dan negara kita mencapai status negeri dan negara berpendapatan tinggi. Bersendikan hal inilah barulah jiwa kita akan menjadi lebih tenang dan kerja buat kita diberkati serta diberi panduan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam melaksanakan tugas kita ini dan kita mendapat pahala yang berpanjangan. Soal undi dan pilihan raya dan pilihan bagi rakyat pengundi kita serahkan semula kepada mereka 5 tahun di hadapan. Yang berhormat Datuk Yang di-Pertua, ahli-ahli yang berhormat. Subtajuk yang pertama yang saya ingin sentuh adalah mengenai keberadaan negeri Terengganu yang tercinta ini. Kita adalah sebuah negeri yang berdaulat, ada sempadannya, ada tanah dan airnya, ada peranannya dalam membina ekonomi negara. Sedikit sebanyak, negeri Terengganu turut menyumbang pada sebuah negara yang bernama Malaysia. Peta Malaysia di Semenanjung tidak akan lengkap jika sebuah negeri seperti Terengganu tidak dimasukkan. Jumlah penduduk Malaysia tidak lengkap tanpa penduduk Terengganu. Penduduk Terengganu pula bukan ahli atau penyokong satu parti sahaja. Bahkan semua parti yang ada berdaftar dalam negara kita ada ahlinya dari negeri Terengganu. Sama seperti negeri-negeri lain dan sudah semestinya majoriti tidak menjadi ahli parti mana-mana. Hujahan saya ialah inilah masalah yang menghantui parti politik yang menyertai sistem politik demokrasi dalam negara kita sejak sekian lama. Sistem sudah baik, tetapi dicemarkan oleh tindakan ahli politik yang hanya mementingkan tindakan populis dan political survival dengan izin, berbanding tanggungjawab mengurus takbir seluruh rakyat dalam negeri atau negara, berbeza dengan negara-negara maju di dunia ini. Perbezaan politik telah menjadi duri yang menyebabkan kesejahteraan rakyat terjejas. Perbezaan politik telah menyebabkan rantaian ekonomi terganggu. Perbezaan politik kepartian juga telah merencatkan keharmonian untuk dicapai. Suasana ini perlu berubah. Dengan pemimpin yang diberikan amanah menghormati pilihan yang dibuat oleh rakyat dan berkhidmat dengan penuh ikhlas dan profesional. Semua kita sedia maklum bahawa kitaran ganas atau vicious cycle dengan izin yang pernah berlaku, yang pernah kita lihat sendiri. Bahawa projek rakyat dan infrastruktur dibatalkan dek kerana berlaku perubahan politik dan juga kerajaan. Sudah tentu yang memberi kesannya ialah kepada rakyat yang sepatutnya mereka menikmati kesejahteraan dan pembangunan yang telah dirancangkan dan setengahnya sudah sampai kepada peringkat pelaksanaan. Yang berhormat Datuk Yang di-Pertua dan ahli-ahli yang berhormat.
Sesi jawapan oleh Yang Berhormat Ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri telah selesai dengan pencerahan yang diberikan. Ada beberapa perkara yang tidak disentuh dalam jawapan penggolongan ESCO, jawapan soalan lisan dan bertulis, dan saya akan berikan beberapa pencerahan sebagai tambahan daripada situ. Kembali pada ucapan Yang Berhormat di sesi perbahasan, di mana Ahli Yang Berhormat dari Kemasik, Kalang Berangan, Hulu Besuk dan Kuala Berang ada menyentuh berkenaan dengan pembangunan ekonomi di sekitar stesen ECRL. Suka saya maklumkan bahawa saya sendiri telah mengadakan perbincangan dengan Menteri Pengangkutan Yang Berhormat Anthony Loke sebulan yang lalu untuk mencari jalan bagi menjadikan stesen yang asalnya direka bentuk sebagai stesen penumpang ini dapat diubah suai secara kaedah tertentu. Contohnya, penambahan fasiliti rel tambahan di sebelah, ruang kemudahan kargo berat sederhana, bagi membolehkan ianya digunakan sebagai satu sistem penghantaran barangan atau kargo berat atau kargo sederhana ke bawah. Fasiliti tambahan ini akan membolehkan kawasan industri berkapasiti sederhana berhampiran dengan stesen dapat diwujudkan, sekaligus dapat merancangkan rantaian ekonomi kawasan sekitarnya. Selain daripada itu juga, kerajaan juga dalam proses bagi membangunkan kawasan sekitar 6 stesen ECRL supaya menjadi pusat pemangkin pertumbuhan ekonomi dan industri baru, di mana setiap pihak berkuasa tempatan PBT berkaitan sedang merangka plan induk bagi melaksanakan pembangunan berorientasikan transit atau Transit Oriented Development dengan izin, TOD, di kawasan-kawasan tersebut. Beberapa siri mesyuarat yang dipengerusikan oleh setiausaha kerajaan tempatan juga telah dilaksanakan bagi menyelaras perangkaan plan induk ini. TOD ini pula adalah pendekatan perancangan bandar yang menekankan kepada pembangunan kawasan bercampur penggunaannya, mudah dijelajah dan dibangunkan dengan sistem pengangkutan yang cekap. Dengan menggabungkan penduduk, aktiviti ekonomi dan ruang awam sambil menggalakkan kemudahan berjalan kaki dan berbasikal, TOD akan mampu memperkukuhkan kehidupan bandar yang lebih baik, lebih berdaya maju dan mesra alam. Selain daripada itu, kerajaan negeri bersama pihak Lembaga Pembangunan Pelaburan Malaysia atau MAIDA juga sedang merangka perancangan bagi Economic Accelerator Project, EAP, untuk merancangkan lagi pembangunan ekonomi dan industri kawasan sekitar stesen ECRL. Yang Berhormat Datuk Yang di-Pertua, ahli-ahli yang berhormat, Bukit Tunggal pula ada menyentuh tentang isu pecah bahagian tanah. Terima kasih Yang Berhormat Bukit Tunggal kerana membangkitkan isu ini, walaupun kadang-kadang ianya nampak kecil, tapi ianya berkait dengan hak milik yang perlu kepada penelitian yang cermat. Pihak PTG pula sebenarnya telah melaksanakan arahan secara teliti dengan pelbagai libat urus. Pun begitu, setelah berbincang dengan pihak PTG, insya-Allah pihak PTG bercadang untuk memenuhikan semula arahan PTG bilangan 3/2022 bersama-sama dengan jabatan teknikal yang berkaitan, terutamanya PBT dan JPS, bagi tujuan mengharmonikan semula arahan tersebut, terutamanya untuk menangani isu-isu yang telah dibangkitkan oleh Bukit Tunggal, iaitu yang pertama, keperluan untuk penyerahan rizab jalan bagi kes-kes permohonan pecah bahagian melalui tarekah dan bukan untuk tujuan komersial. Kedua, keperluan penyerahan rizab sungai berdasarkan Warta Rizab Sungai tahun 2010. Ketiga, keperluan akses jalan masuk ke lot bagi kategori tanah pertanian yang dibuat permohonan pecah bahagian mengikut kes by kes dengan izin, yang akan dijadikan asas bagi pemurnian tersebut. Yang Berhormat Datuk Yang di-Pertua, ahli-ahli yang berhormat, State Government 4, SG4 dengan izin. Yang Berhormat Sura dan Pangkalan Berangan ada bertanyakan dan menyentuh tentang SG4 atau SG4. Perkara ini turut menarik minat dan ulasan secara positif dan skeptikal di kalangan pengulas di luar sana. Apapun, saya menerima dengan hati dan minda yang terbuka segala pandangan positif atau negatif yang dilontarkan oleh berbagai pihak di luar Dewan. Biasalah benda baharu,
terkhilaf sebelum diberi penjelasan. Pengayuh sayang dilepas dibasahkan, sampan tak akan sampai ke seberang. Suka saya jelaskan bahawa gabungan State Government 4 atau SG4 ini adalah sebuah kerjasama rasmi secara strategik dan berfokus yang tidak mengikat antara kerajaan-kerajaan negeri Terengganu, Kelantan, Kedah dan Perlis. Sedikit pun tidak pernah terdetik untuk kami bersaing dengan peranan kerjasama sedia ada dalam sistem pentadbiran negara dan negeri kita yang telah wujud sejak merdeka. Apatah lagi, kita juga sedar tentang risiko pertindanan atau redundancy dengan izin. Bidang kuasa sedia ada, berbagai kementerian, agensi di peringkat persekutuan. Ikhlas di hati kami bahawa peranan kementerian-kementerian yang turut bersama dengan kerajaan negeri selama ini, sekadar menyebut beberapa, contohnya seperti Kementerian Ekonomi, Kementerian Pelaburan, Perdagangan dan Industri, agensi seperti Malaysian Investment Development Authority, MIDA, dan East Coast Economic Region, ECRDC, telah melaksanakan peranan terbaik mereka dan berjaya membina sektor ekonomi dan industri yang menyumbang kepada KDNK Negeri Terengganu. Setinggi-tinggi terima kasih dari kami semua. Apa yang dirangkakan menerusi SG4 adalah untuk memberi nilai tambah, elemen baru yang boleh diusahakan, melihat sisi pandang yang berbagai dengan matlamat untuk membantu sesama negeri yang ada dalam senarai SG4. Perlu diingat bahawa kesenjangan ataupun disparity dengan izin yang ada di negeri-negeri ini perlu dirapatkan dan saling bantu-membantu dalam aspek yang menjadi kekuatan sesebuah negeri. Yang mungkin satu negeri kuat dalam aspek-aspek tertentu dan satu negeri lain ada kelemahan dalam aspek-aspek yang demikian. Secara umumnya, kerjasama strategi ini adalah bermatlamatkan untuk meningkatkan daya saing atau competitiveness dan daya tahan resilient dengan izin negeri-negeri anggota Terengganu, Kelantan, Kedah dan Perlis. Dengan yang pertama, pentadbiran yang berkesan ataupun effective governance. Yang kedua, kewangan yang kukuh, robust finances dengan izin. Yang ketiga, sosioekonomi yang mampan, sustainable socio-economic growth dengan izin. Dan pembangunan lestari atau viable development dengan izin. Menerusi perkongsian intelektual dan pelbagai sumber secara optimum antara negeri-negeri, termasuklah syarikat berkait kerajaan dan badan-badan berkanun di negeri-negeri terbabit. Penglibatan beberapa tokoh yang mempunyai kedudukan dan pengaruh dalam bidang-bidang tertentu akan digunakan sebaiknya bagi meraih manfaat yang sebanyaknya kepada SG4. Ketika ditanya tentang kenapa melibatkan mantan Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir dalam urusan pro bono ini, saya menjelaskan bahawa SG4 adalah pendekatan non-partisan, bahawa kita sangat terbuka untuk menerima siapa juga yang ingin membantu. Termasuklah jika individu yang baru mendapat pingat Tan Sri baru-baru ini pun nak membantu. Kita dengan hati yang terbuka akan mendengar pandangan dan saranan mereka walaupun daripada parti politik yang berbeza. Saya sendiri pernah membuat cadangan dalam ucapan saya di hadapan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dalam Majlis Rumah Terbuka Malaysia Madani 2023 pada 13 Mei yang lalu di Terengganu dengan kehadiran Yang Berhormat Menteri-Menteri Kabinet. Dalam majlis itu saya menyebut secara terbuka merujuk kepada problem statement dengan izin dalam ucapan saya pada malam itu. Saya sebut, maka saya dengan rasa rendah diri ingin mencadangkan agar lebih banyak inisiatif non-partisan dan bipartisan atau non-partisan and bipartisan initiative dengan izin diperkenalkan sebagaimana dalam keadaan tertentu diamalkan di negara maju ketika mereka berdepan dengan suasana yang getir. SG4 akan memfokuskan kepada 5 kluster, iaitu yang pertama, infrastruktur dan logistik. Yang kedua, perdagangan, pelaburan dan perniagaan, termasuklah industri pelancongan. Ketiga, pertanian dan sekuriti makanan. Keempat, perundangan dan modal insan. Kelima,
sumber dan pendapatan baharu. SG4 ini adalah kerjasama strategik adalah kerana pertama, negeri SG4 mempunyai populasi berjumlah 5.47 juta orang atau 16.7% daripada keseluruhan jumlah populasi di Malaysia. Justru kerjasama antara negeri-negeri ini akan meningkatkan lagi agregat permintaan di negeri-negeri ini. Yang kedua, negeri SG4 mempunyai tanah yang luas untuk diusahakan bagi meningkatkan pengeluaran hasil pertanian. Sehingga tahun 2020, jumlah keluasan guna tanah semasa tanaman makanan di negeri SG4 ini ialah baru mencecah 40.68% daripada keseluruhan 998,560 hektar. Selain daripada itu juga terdapat kira-kira 15,344 hektar lagi tanah terbiar yang sesuai dibangunkan untuk pertanian. Yang keempat, negeri SG4 mempunyai sejumlah 161,285 buah PMKS atau 15% daripada keseluruhan jumlah PMKS di semenanjung Malaysia. Dengan meluaskan rangkaian dan perkongsian pintar dan perkongsian secara strategik di kalangan PMKS di semua negeri SG4, ianya akan dapat merancakkan lagi pertumbuhan ekonomi domestik di setiap negeri. Yang keempat, negeri-negeri SG4 mencatatkan jumlah perdagangan bernilai 161.1 bilion pada tahun 2022, di mana hasil hubungan dagang dengan pelbagai negara. Hubungan setiap negeri dengan negara rakan dagang yang berbeza ini akan turut dapat membawa manfaat kepada negeri SG4 yang lain. Dan yang kelima, negeri SG4 dapat membentuk kuasa rundingan yang lebih progresif dengan kerajaan persekutuan bagi menjamin hak dan tanggungjawab setiap negeri ini dan persekutuan sama-sama dilindungi dan ditunaikan selari dengan kehendak dalam perlembagaan persekutuan. Atas semangat untuk meneguhkan amalan federalisme yang semakin mencair, maka SG4 ini dibentuk. Justru, tidak ada pihak yang sepatutnya merasa terancam dengan penubuhan SG4 ini. Sebaliknya adalah wajar semua pihak memberikan sokongan dan dukungan. Yang berhormat Datuk Yang di-Pertua dan ahli-ahli yang berhormat, sebelum melabuhkan ucapan penggulungan ini, ingin saya pertegaskan bahawa kerajaan negeri akan meneruskan pendekatan budaya politik matan dan sejahtera kerana ini adalah the way forward dengan izin. Pada penggal lepas, kita menerapkan pendekatan budaya politik matan dan sejahtera ini di peringkat negeri. Antaranya dengan memastikan semua rakyat yang layak mendapat bantuan, menerima bantuan tanpa mengira warna politik kerana mereka semua adalah rakyat di bawah naungan negeri Terengganu. Pandang ke depan, kita akan terus melaksanakan dan mempromosikan pendekatan ini dalam apa jua urusan di peringkat negeri sehinggalah di peringkat persekutuan. Bak kata orang lama-lama, esa hilang, dua terbilang. Maksudnya, terus berusaha dengan keazaman sehingga tercapai cita-cita. Semangat federalisme yang termaktub jika disandingkan dengan budaya politik matan dan sejahtera sudah pasti akan memberikan suatu harapan baru dalam budaya, pentadbiran dan politik negara. Kita akan terus bersikap profesional. Kita akan terus bertata krama. Kita akan terus bersikap profesional dan bertata krama, serta saling hormat menghormati bidang kuasa yang telah digariskan dalam perlembagaan. Kita juga perlu menanamkan dalam diri kita bahawa semua yang kita buat ini adalah untuk kebaikan rakyat, negeri dan negara. InsyaAllah, kami akan menguruskan negeri ini dengan penuh berhemah. Seperti peribahasa Melayu, bagai menghela tali jala, rasa tegang dikendorkan, rasa kendor ditegangkan. Yang berhormat Datuk Yang di-Pertua dan ahli-ahli yang berhormat, akhirnya sekali lagi saya mengucapkan jutaan terima kasih setinggi-tingginya kepada Yang Berhormat Datuk Yang di-Pertua, ahli-ahli yang berhormat dan semua pihak yang terlibat dalam menyempurnakan perjalanan Sidang DUN pada kali ini. Dengan ini saya, Ru Rendang, menyokong dan menjunjung kasih titah Ketua Duli Yang Maha Mulia Sultan Terengganu. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.